tidak. Okey. Okey, so kita tengok basic quantity tak banyak pun, ada 5 ada 7, 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 basic quantity yang awak kena faham dah, awak kena hafal lah. Benda ni tak diberi dalam exam, tapi kalau once you dah familiar dengan fizik, benda-benda ni awak dah familiar dah. So contoh yang pertama adalah length, panjang. So length SI unit ni adalah unit yang kita guna untuk present apabila kita menggunakan quantity length. So length dia mesti presented using SI unit iaitu meter. So another unit yang lain, kalau contoh sentimeter, so sentimeter bukan SI unit. Sebab apa? Wujudnya prefix senti dekat sini. That is why dia bukan SI unit. So kita hanya terima kalau dia nak dalam SI unit, you kena present that quantity hanya dalam meter sahaja. Okay, so mass, awak tahu basic untuk kita measure mass, okay, adalah dia punya SI unit adalah kilogram, bukan gram. So student selalu silap gram, selalu tersilap. It is kilogram. Dan awak tengok untuk length dengan mass ni, dua-dua ni tak ada equation pun. So in order to know how much the length, berapa panjang, berapa lebar, kita kena guna instrument. Kita tak ada equation yang kita boleh guna untuk kira length. So kita akan guna instrument. Macam mass, kita akan guna electronic balance. Kalau length, kita akan guna meter rule. So sama juga untuk time. So unit dia dalam second. Saya tak nak spend time much on this sebab awak dah jumpa dah benda ni. Temperature, SI unit dalam Kelvin, it's not degree Celsius, bukan. Electric current, ampere. Amount of substance dengan luminous intensity ni you akan jarang jumpa dalam physics. Dia lebih kalau amount of substance kita guna dalam kimia, which is mole, dia punya SI unit. Okay, ada luminous intensity adalah kepekatan cahaya awak lah, macam kita tak tahu gelap ke cerah ke sesuatu tempat tu. So kita akan guna unit candela. So lagi kita present kepekatan brightness tu adalah menggunakan unit candela. So ini adalah basic quantity. So kita pergi kepada kedua iaitu derived quantity. So derived quantity ni banyak. Selagi mana ada equation, selagi tu adalah derived quantity. So kita tengok kepada definitions of derived quantity. Quantity can be derived from basic quantity. Itu adalah derived quantity. So keyword dia dekat sini, derived, can be derived from basic quantity. It means that derived dekat sini, it is combination. Bahasa kampung dia, combination. Combination daripada siapa? Daripada basic quantity. So maksudnya dia ada lebih daripada satu quantity. Has more than one basic quantity. Okay, so that is why then the keyword yang ketiga, dia akan ada equation ataupun akan ada formula. So that is why kita tengok kat sini ada kolom formula kat sini. So dia ada equation. So contoh yang pertama, saya discuss satu contoh sahaja, derived quantity velocity. So semua orang tahu velocity ada equation dia. Kita tak ada satu instrument yang boleh terus kira berapa velocity, tak ada. So nak kira velocity kena guna equation. So awak tahu equation dia tulis kat situ, V adalah S over T. What is S? S is displacement, symbol for the displacement. And then divided by time. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya kat chat box. Saya tak guna live stream hari ni sebab saya nak tanya awak banyak soalan. Kalau live stream kebanyakannya benda yang saya suka untuk one way sahaja, awak boleh tanya terus. Tapi kali ni kita nak discuss banyak soalan latihan
That's why saya memilih untuk guna Google Meet supaya saya boleh panggil dan boleh jawab saya sekali. Okay, S over T, displacement over T. So dekat sini boleh nampak ada lebih daripada satu basic quantity. Jadi saya nak tanya Syafini, ada tak Syafini? Okay Syafini, awak rasa kat sini ada apa dia basic quantity yang ada dalam velocity? Yes, S dengan T. Okay, good. Maksudnya the combination of two basic quantity. Syafini kata S dengan T. Ada dua kat situ, dia combine. So it means that means it's a derived quantity. Dan unit untuk velocity is depend on the equation lah. So kita tahu displacement adalah quantity length T adalah quantity untuk time. So dari sini awak dah boleh nampak apa unit dia. So length, SI unit untuk length apa dia Sajidah? Sajidah ada tak? Sajidah, so apa unit untuk length? Meter, good. So SI unit untuk length, meter. Over dengan SI unit untuk time, semua orang tahu time SI unit adalah second. So dari sini kita dapat unit untuk velocity adalah ms negatif 1. Okay, so nampak dekat sini dia ada dua basic quantity. So it means it is a derived quantity. Okay, jelas Okay, so contoh lain tu awak boleh tengok sendirilah. Volume pun ada formula, acceleration pun ada formula. Okay, macam volume ni ada 3 basic quantity. Okay, so kalau untuk density macam volume ada 2, ada 3. Combination of 3. Length dengan length. So dia adalah quantity. Okay, so kita proceed kepada linear outcome seterusnya. Saya habis 1.1 A dan 1.1 A dengan B. Okay, A pula. Saya habis state the basic quantity dan juga state the derived quantities. Okay, ada soalan tak setakat ni sebelum saya proceed kepada B? Okay, kalau tak ada, kita pergi kepada B. Linear outcome seterusnya adalah perform conversion. Okay. Tujuan saya buat video pendek tu supaya awak boleh tengok banyak kali satu yang pertama dan kemudian awak nampak benda tu mudah. Okay, so first kita pergi mendalam. Saya tak explain mendalam sangat lah, kita hanya pergi pada latihan sahaja sebab unit conversion ni kena buat latihan. Okay, so untuk tahu awak tahu apa dia prefix, awak jumpa prefix waktu SPM dahulu. Okay, prefix adalah term yang mana kita guna untuk kita present nilai yang besar. Setiap term prefix ni mewakili mewakili nilai-nilai yang tertentu. So yang ini awak memang kena hafal, tak diberi dalam exam. Macam dalam video pendek saya tadi, saya menggunakan prefix senti dan juga kilo. So awak kena tahu dari sini lah kita dapat nilai dia. So ini awak kena hafal untuk unit conversion. Okay, so yang kedua seterusnya, yang ini awak boleh baca. Kalau awak rasa ni complicated, sebab tu saya sediakan video TikTok saya tu paling simple. Hanya 2 operasi yang kita akan guna untuk kita convert the unit. Sama ada awak guna operasi multiply ataupun guna operasi division. Okay, so saya terus pergi kepada example 1. So saya nampak tadi ramai buat betul untuk example 1 dan ada juga yang tak ada yang kena buat correction. So saya yang betul kita discuss dahulu. And then yang tak betul tu saya tunjuk satu skrip kat mana salah dia. Okay, so video pertama TikTok dah ajar.
Okay, nak remove the prefix akan guna multiply. Nak add the prefix awak akan guna division. So soalan A ni 0.089 microsecond. Okay, dia suruh awak convert to second. 0.089 microsecond. So awak kena pasti mana satu prefix, mana satu unit. Itu awak kena pasti. So yang ini micro prefix. Ini adalah units. So ini bukan SI unit sebab dia ada prefix dekat situ. So you need to convert to SI unit iaitu dia nak dalam second. So apa awak akan buat? You kena convert microsecond kepada second. Okay. So kat sini saya nak tanya Azrin, ada Azrin? Okay, Azrin, apa awak nak buat? Soalan nak daripada microsecond kepada second. Then nak kena buat apa? Okay, micro tu kita nak hilangkan ke kita nak tambah lagi prefix lain? Nampak kat sini? Okay, awak nak hilangkan. So you want to remove the micro. So operasi apa awak akan guna? Darab, multiply. Okay, thank you Azri. So akan guna multiply. So 0.089. So awak nak hilangkan micro, so guna multiply, darab je terus. And micro, what is the prefix for micro? Syarmin, ada tak Syarmin? Apa prefix untuk micro? Okay, thank you Syarmin. So 10 to the power of negative 6. Maksudnya awak hilangkan micro tapi awak gantikan dengan darab 10 negatif 6. So yang tinggal hanya apa dia? Second. So jawapan awak adalah 0.089 darab 10 negatif 6 second. Okay, kalau guna kalkulator dia keluar berapa? Ni terus dia guna kalkulator. Dia akan keluar 8.9 Okay, semua tekan kalkulator. Keluar berapa nilai dia? Okay. So nilai dia sama. 89 darab 10 negatif 8 sama je dengan 0.089 darab 10 negatif 6. Kalau siapa tinggalkan jawapan dia macam ni pun betul. Siapa tinggalkan jawapan macam ni pun betul. Tak ada masalah. Okay. Boleh? Simple je. So you want to remove the micro, just use the multiply. Okay. Any question? Ada soalan? Okay, kalau tak ada, saya nak pergi kepada B dengan C. Saya nak tengok ada satu soalan C. Okay, beza A dengan B tadi. Kalau A tadi microsecond kepada second, convert kepada second. Sekarang ni untuk soalan C 5 mm squared convert kepada m squared. Okay, soalan saya Abra ada Abra? Okay, Abra, apa awak nampak beza soalan C dengan soalan A? Dari segi dia punya apa awak nampak perbezaan kat situ? Okay, thank you Abra. Good. Dia ada power 2 dekat sini. So yang ni boleh refer kepada video TikTok saya yang kedua. Okay. So nak buat macam mana? 45 mm squared convert kepada m squared. M squared masih dalam SI unit sebab dia m. Cuma dia ada squared.
Okay, dia ada kuasa. Tapi dia punya unit still dalam meter. So masih dalam SI unit. Cumanya millimeter square itu bukan SI unit sebab ada prefix kat sini. So it means that you have to remove the prefix. So jalan kerja dia adalah sama sahaja. Tengok video TikTok saya yang kedua. So kita discuss 45 mm squared. Okay, sebab ada yang PM saya dah pukul 1:30 baru PM madam tak faham langsung. Jadi saya rasa macam pukul 1 dah patut tengok dah video TikTok saya, tak sampai 1 minit pun. Tapi 1:30 tu baru nak komen, baru nak message tak faham langsung. So saya tak pasti tengok video saya tu pukul berapa. Kan? Okay. So mm squared. So yang ni saya tunjuk. Sebelum saya discuss ini, saya tunjuk salah satu. Saya suka dalam kerja yang ini. ST5. Tak apa kalau awak buat salah sebab ini kali pertama pun awak belajar. Walaupun awak dah pernah jumpa macam SM, so ini semacam revision. Sekejap, saya suka tunjuk yang ini. Okay. So dekat sini bila awak jawab soalan C ni, dia menampakkan macam tak tengok langsung, macam tak tengok langsung je video saya ni kan. Sebab apa video TikTok saya tu? Sebab tengok jalan kerja 45 mm squared convert kepada m squared. Okay. Terus darab dengan, saya nampak kat sini dia actually darab dengan 10 negatif 2. Sebab tu dia bawa 1, 2. Dan terus jawapan. So jawapan dia ada salah. Sebab dia bukan darab 10 negatif 2. Sebab apa? Tak salah. Memang yes, satu salahnya meter, mili, prefix mili bukan 10, nilai dia adalah 10 negatif 2. This one is mili. Jadi besar. Okay. So ini salah. Tak tahu lah, saya tak pasti dah tengok ataupun tidak. Okay, saya dah, sebab dia dah bagi step kan. So awak nampak gantikan mili. Awak nampak prefix dia mili. So kalau mili dia 10 negatif 3. Nilai dia bukan 10 negatif 2. It's not dia bukan simply awak boleh darab macam ni saja. Lagi satu, okay, video TikTok saya ajar. Yang kedua, kalau melibatkan kuasa, okay, dia tak boleh terus darab dengan 10 negatif 3. Dia ada something yang kena buat, iaitu kena letak bracket dan kena letak kuasa dekat luar tu. Okay, so ini saya tunjuk. Kita discuss sama-sama, you check you punya jawapan. Okay, 45 millimeter mm squared. Actually, saya suruh rewrite tadi kan dalam video. Okay, nak rewrite macam mana? Okay, saintis dia nak tulis sesimpel yang mungkin. Actually, mm squared is known as 45 m squared. M squared. Tapi jenuhlah kalau kita ada data yang banyak, nak tulis m squared. Sebab tu saintis akan guna cara paling simple to write the unit. So dia akan jadi mm squared instead of m squared. Okay, so sekarang ni soalan nak convert kepada m squared saja, iaitu SI unit. So it means that you have to convert to, daripada ada 2 m squared, so hanya tinggal berapa? Hanya tinggal 1. Okay, saya ucapkan tahniah lah yang mana boleh buat dengan berjayanya. Yang belum berjaya tu insya-Allah awak try buat lagi sekali, awak akan dapat insya-Allah. Okay, so daripada okay, so daripada mm squared convert kepada m squared. So kat sini you dah nampak apa yang nak kena buang. You kena buang ni. Okay, so nak buang dia akan jadi apa? 45. Okay, Arif, ada Arif?
So Arif, kita nak buang ni, nak remove m squared ni. So kita kena guna operasi apa? Darab. Thank you Arif. Kemudian lepas darab nak buat apa? Okay, gantikan dengan nilai prefix iaitu 10 negatif 3 lagi. Okay, thank you Arif. Okay, good. So sebab ada kuasa 2, so beza dengan soalan sebelum tadi tak ada kuasa, so you tak perlu kuasa kan, you tak perlu letak power. Tapi because of this time you ada power, so you need to write the power juga, bawa power tu juga. Kalau tak, dia akan jadi jawapan salah. Okay, so jadilah 45 times 10 to the power of negative 6. Unit dia adalah m squared. Okay, so ini final answer dia. So ada juga tanya, madam kalau saya buat 4.5 darab 10 negatif 5, betul tak? M squared. Masih betul sebab dia adalah nilai yang sama. Tak percaya, you guna calculator, you masukkan nilai yang ini, calculator akan tunjuk nilai yang ini. Nilai dia sama. 45 darab 10 negatif 6. Okay, darab dengan sama juga 4.5 darab 10 negatif 5. Tak percaya juga, you boleh bawa, cuba bawa titik peluhan, tulis dalam bentuk nombor bulat. Okay, so nilai dia sama, jawapan dia sama. Saya terima semua jawapan asalkan nilai dia adalah sama. Okay, so itu untuk adalah untuk C. So B dengan D ni awak boleh buat dan cek jawapan dekat belakang. Okay, so untuk ni. Okay, untuk exercise 1.1. Yang ini mungkin keliru sebab dia tak bagi tahu suruh convert kepada unit apa. Tapi dia dah sebut dekat sini SI unit, and I stay in the group. SI unit tu apa dia? Tengok kepada 1.1 you belajar SI unit tu apa dia? This is SI unit. Ni SI unit. Okay, so kalau contohlah soalan 1.1, exercise 1.1, 75 cm, so awak tahu ada prefix kat situ, so dia bukan SI unit. So untuk soalan yang pertama, intan ada tak intan? Okay, intan kalau cm ni maksudnya nak tukar kepada mana supaya boleh jadi SI unit? Okay, good intan. So tukar kepada meter. Okay, kalau kilometer tukar kepada meter. Apa lagi kat sini yang pelik-pelik? Tak ada. Tu semua. Okay, mm. So semua kepada SI unit. So you boleh buat latihan dan check jawapannya. Jawapan ada kat belakang kalau perasan. The last page of the chapter akan ada jawapan. So boleh check you punya jawapan betul ataupun tidak. Okay, so saya nak discuss untuk yang ini sebelum saya habiskan kelas hari ini. The last, which is ada yang tanya soalan J. Dan memang saya nak masuklah soalan J. Okay, so video TikTok saya pertama tadi macam mana nak convert the unit. Yang kedua, macam mana kalau unit tersebut ada power. So yang ketiga yang saya nak tunjuk ke awak ni, macam mana kalau unit saya ada power yang negatif. Okay, contoh soalan J. 560 km power negatif 1. Kat sini. So perasan tak ada power kan? Dan power dia adalah negatif. So nak mudah convert kepada SI unit. Okay, yang bila awak jumpa sahaja power yang negatif, awak jadikan dia, awak rewrite dia dalam form yang lebih mudah, yang awak dah form tersebut atau bentuk equation unit quantity tersebut dah tak ada power negatif. Okay, contoh untuk soalan ni, saya nak hilangkan power negatif tu ada satu cara, saya rewrite the quantity jadi 560
kilometer because H negatif 1 saya bawa turun bawah H. So hilang kuasa negatif 1. So lagi senang you nak convert. Okay. Dan daripada sini baru you convert satu persatu. Dan kalau you perasan kat sini ada dua jenis kuantiti. Satu kuantiti ni km, kuantiti untuk length. Satu lagi adalah kuantiti untuk H, hour, iaitu untuk time. So maksudnya you kena convert dua benda. Jangan convert satu saja sebab dua-dua ni bukan dalam SI unit. Okay, so kita akan convert dua benda serentak sekali. Okay, so awak kena tahulah km nak convert kepada mana. Dia nak SI unit. Yusrina, ada tak Yusrina? Okay, Yusrina, kilometer SI unit convert kepada meter. Good. Kalau hour nak convert kepada mana? Hour. Second. Sebab dia adalah, thank you Yusrina, sebab dia adalah time. So time SI unit adalah second. So convert kepada second. Awak tulis dulu unit yang you nak convert tu, supaya tak tersilap. So it means that kilometer convert kepada meter, hour convert kepada second. Okay. Then teruskan macam biasa. Awak dah tahu dah km nak tukar kepada m. That means you kena remove. Nak remove apa? Prefix k. So you akan buat apa? Darab dengan prefix k. Berapa nilai prefix k? 10 kuasa 3. So tinggallah awak punya ni, tinggal meter. Divided by, so hour nak convert kepada second. Berapa? Wardina tu Wardina. Wardina. Fazwan ada? Faizwan ke? Fazwan. Betul ke saya sebut? Betul tak saya sebut nama awak? Fazwan ke? Faizwan? Alah, tak dengar sangat lah Fazwan. Kuat sikit boleh? Mana? Fazwan boleh check kat box. Siapa yang ada mic problem? Okay, Wardina pun cakap mic dia problem. Awak boleh check dekat box Okay, Fazwan. Faizwan. Betul ke saya sebut nama tu? Betul ke? Cuba check kat box. Panggil Faiz je. Okay, Faiz. Faiz, nak buat macam mana ni? Hour nak tukar kepada second. Macam mana nak buat? Okey, betul Faiz. Faiz, 60 darab dengan 60. 1 jam ada 1 minit. So, hour ni sebenarnya 1 hour lah. Saya tak tulis lah 1 kat depan ni. Actually 1 hour. Okey, so dia adalah 1 darab dengan 1 jam, 60 minit dengan 60 saat. So, tinggallah unit awak dekat sini adalah dalam S. So, yang ni akan dapat berapa? Semua orang guna kalkulator dapatkan nilai. Cuba guna 560 eksponen kuasa 3. Awak darab dengan bahagi dengan 3600. Yes, thank you Syafini. 1.55.56. Sorry. Okay, 1.55. Saya buat 1.56 lah, senang
darab 10 negatif 2 unit dia ms negatif 1. Okay, so awak punya ni dah dapatlah dalam SI unit. Okay, so ada soalan tak nak tanya? Ya. Ya, sorry, betul. Kuasa 2. Thank you, saya tak perasan. Okay, kuasa 2, betul. Okay. Okay, ada yang tanya, Madam soalan E macam mana? Okay, kita tengok soalan E. Okay, soalan E pun, thank you for the questions, Syuhada. So, untuk soalan E, actually dia guna Armstrong. Armstrong ni jaranglah kita guna untuk syllabus matrik. Tapi kalau in case you sambung degree in pure physics, you akan jumpalah unit Armstrong. Okay. So, kalau awak perasan unit Armstrong ni dia tulis kat atas 1 Armstrong bersamaan dengan 1 darab 10 negatif 10 meter. Prefix Armstrong tu, okay, mewakili nilai 10 negatif 10. Okay, so 0.24 Armstrong, okay, nak convert kepada meter. So, sama juga Armstrong. Saya suka bagi nampak unit yang saya nak convert kepada unit apa. So, dan awak akan nampak. So, awak nak hilangkan Armstrong. Okay, awak nak hilangkan Armstrong. So, awak hanya guna operasi darab lah. Okay, so akan dapat 0.24. So, darab dengan berapa nilai Armstrong darab, saya tunjuk tadi, 10. Okay, negatif 10. So, ini awak akan dapat dalam meter. Okey, Syuhada. Okey, last but not least, tentang SF, significant figure. So, kat sini dia dah tunjuk dekat awak rules of SF. SF ni kalau dalam bahasa Melayu dia, korang panggil apa? Digit bererti. Digit bererti. Okay, so saya boleh simpulkan daripada ni, boleh baca sendiri. Saya boleh simpulkan kalau kosong dekat belakang, consider 1 SF. Contoh kat sini, ada kosong dekat belakang. So, digit bererti dah jadi 2 SF lah. So, 4 dengan kosong, 2 digit. Tapi kalau kosong dekat depan, contoh macam ni, so, kosong tak dikira sebagai SF. So, hanya tinggal 1. So, 1 SF. Okay. So, kenapa saya discuss SF? Sebab soalan ni, example 1 ni, tolong take note, dia nak dalam 3 SF. 3 SF. Okay. So, it means that, siapa yang buat macam ni, 0.089, 10 negatif 6. Okay, kalau saya tengok kat sini, saya beritahu tadi kosong kat depan tak consider sebagai 1 SF. So, kat sini kalau kita kira berapa SF, hanya ada 2 SF, 8, 9 sahaja. Kalau guna yang ni pun hanya 2 SF. So, how to make it as 3 SF, kita akan buat macam mana? So, 8.9, senang, tambahlah kosong kat belakang, darab 10 negatif 8 second. So, kat sini akan dapat berapa SF? 1, 2, 3 SF. This one dalam 3 SF. Okay. Tapi dalam exam jaranglah dia cakap nak 3 SF ke 4 SF. Memang any answer semua diterima. Tak kisah berapa decimal point, berapa SF.
Okay, tapi dalam praktikal amali itu dia mungkin dia akan kita guna pakai lah SF ni. So awak kena tahu juga SF ni, rules of SF ni macam mana. Okay, so ada soalan lagi tak? Saya harap jelas. Awak dah boleh nampak cara saya memang akan bagi video dan awak sebenarnya kena banyak self learning. Okay, dan dari segi example dan baru saya guide macam mana nak jawab satu jawapan soalan yang saya pilih dan kita discuss sama-sama. Okay, so dari segi konten saya akan cuba buat video yang ni dan awak kena banyak self learning lah, baca modul satu persatu and then tengok video saya and then cuba follow the step daripada video dan cuba buat dan kemudian kita baru discuss dalam Google video Telegram. Okay, saya minta maaf sangat. Saya tahu saya pun suka guna Telegram sebab dia tak makan data awak sangat. Okay, tapi hari ni Telegram saya memang ada masalah. So saya akan cuba fix secepat mungkin supaya kita tak menggunakan platform Google Meet. Okay, tapi kalau saya tak banyak benda yang saya nak monitor dalam kelas, mungkin saya nak deliver content saja, bukan example, bukan kita nak discuss soalan, itu saya akan guna platform YouTube macam semalam. Okay, tapi hari ni sebab melibatkan soalan latihan, so saya nak banyak two ways communication by mic, by voice, so sebab tu saya guna juga Google Meet. Okay, so saya harap awak fahamlah cara saya macam mana. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya saya dekat Telegram dan tolong kadang-kadang personal memang saya tak perasan. Dan kalau saya bagi awak self learning, kalau awak tanya dalam group baru memang sebab saya hanya fokus pada group waktu self learning. So kalau awak nak tanya soalan, tanya dalam group, saya akan cuba jawab. Kalau personal, saya takut saya terlepas pandang. Okay. Okay, so thank you class. Jumpa awak untuk jam yang ketiga. Nanti saya akan bagi saya akan bagi ni lah. Nak kena buat apa untuk jam yang ketiga tutorial. Sebelum I end the class, so this is learning outcome kita hari ni. So saya settle A dengan B. So jam yang ketiga kita akan masuk skala and vector. Okay, so dan hari ini saya akan sediakan platform GC untuk awak submit. Saya tengok tadi ada 27 orang sebenarnya yang ada yang ada ID MOE. ID di 5 tu it means dia MOE lah. So saya harap 27 orang yang ada ID MOE tu boleh join GC saya sebab GC bawah ada tak sampai 20 orang. Okay, join GC and then saya sediakan platform untuk awak submit. Example, due date selalunya saya akan letak sebelum jam yang ketiga. Nanti saya bagi orang dalam group. Okay, so Assalamualaikum. Jumpa awak pada jam yang ketiga. Thank you class.